Masa nak keluar kedai, dia langgar sahaja pintu sebab tidak mahu pegang tombol. Okey, sebab tombol tu tombol besi. Saya kasihan melihatnya, nampak macam kelaparan tapi dia terus berlalu pergi sebab dia macam insecure, takut dan rasa terancam. Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to the Candice channel. Jadi untuk video kali ini, saya nak kongsikan dengan korang semua satu berita mengenai kehilangan seorang bekas personality TV3 iaitu Zalina Azman. Ni saya tak pasti korang dah tahu ataupun tidak. Okey, di mana beliau telah hilang sejak bulan November tahun lepas dan sehingga kini kalau dikirakan dah hampir 8 bulan lebih lah beliau menghilangkan diri, tak tahu ke mana. Jadi sekarang ni polis sedang giatlah mencari ke mana perginya Zalina Azman ni. Laporan mengenai kehilangan Zalina Azman ni telah dibuat sendiri oleh keluarga beliau lah, iaitu pada 29 November 2021. Di mana alamat terakhir Zalina Azman ni terletak di Seksyen 3 Shah Alam. Dalam laporan tu mengatakan bahawa anak Zalina cuba menjejaki Zalina beberapa bulan lepas untuk memaklumkan kepada Zalina bahawa ayahnya dimasukkan ke hospital. Namun Zalina gagal untuk dihubungi oleh anaknya. Jadi pada 29 November, anaknya serta bapa saudaranya pergi ke rumah Zalina untuk cari Zalina lah sebab diorang macam pelik lah. Mereka cuba kontak, tak dapat. Jadi diorang pergi ke rumah Zalina dan mereka gagal menjumpai Zalina di rumahnya. Ketika anaknya dan bapa saudaranya pergi ke rumah Zalina yang terletak di Seksyen 3 Shah Alam, mereka dapati kereta Zalina ada di tepi rumah. Jadi mereka pun masuk dalam rumah dan mereka dapati keadaan di dalam rumah tu agak tak tersusun, okey, macam apa, berselerak lah, okey, barang-barang dalam rumah tu berselerak dan mereka menemui beg tangan yang berisi kad pengenalan, lesen memandu, kad bank, kad kredit dan juga kunci kereta serta wang tunai berjumlah RM600, di mana wang tersebut dipercayai milik Zalina sendirilah. Jadi mereka cuba mencari Zalina tapi sayangnya gagal ditemui. Jadi itulah mereka membuat keputusan untuk membuat laporan polis. Jadi polis ada seorang siasat jiran yang duduk berhampiran dengan kawasan rumah Zalina, okey, iaitu Muhammad Bukhari Sharif berusia 76 tahun, di mana beliau juga memiliki sebuah tahfiz, okey, di sebelah rumah Zalina tu je. Jiran Zalina bagi tahu bahawa dia tidak pernah berjumpa ataupun berselisih dengan Zalina sejak beliau pindah dekat kawasan tu. Sebab dikatakan bahawa Zalina ni tak bergaul dan juga kurang dikenali jiran lah. Dan dikatakan rumah Zalina tu sedang melalui beberapa proses pengubahsuaian lah. Jadi proses tu dihentikan pada tahun lepas sebelum kehilangan Zalina. Dan ada beberapa lagi lah jiran yang duduk berhampiran dengan rumah Zalina tu berkata perkara yang sama, di mana mereka agak susah lah untuk jumpa Zalina ni sebab dikatakan bahawa Zalina tu macam tak duduk pun dekat situ. Mungkin ada rumah lain. Okay. Jadi ni salah satu kenyataan dikeluarkan daripada jiran Zalina, di mana beliau berkata bahawa saya rasa dia tidak pernah tinggal di situ. Cuma perasan ada sebuah kereta hitam mewah selalu parkir di rumah tersebut dan saya rasa kereta tu kepunyaan tuan rumah itu. Okay. Jadi maksudnya memang diorang jarang lah nampak Zalina keluar daripada rumah tu berjumpa atau berselisih dengan jiran-jiran yang duduk kawasan tu. Ini adalah salah satu berita terbaru mengenai kehilangan Zalina Azman, okay, di mana ada seorang pemilik kafe yang dakwa kafe dia dikunjungi oleh seorang wanita dan wanita itu seperti Zalina Azman. Jadi ni artikel daripada M-Star. Okay, pemilik kafe dakwa dikunjungi wanita seperti Zalina Azman dalam ketakutan sambil berkata, "Saya takut besi." Berita kehilangan Zalina Azman seolah-olah mendapat petunjuk baharu apabila ada individu mendakwa melihat seorang wanita seperti bekas personality TV3 itu pada Ahad lalu. Jadi kalau ikutkan barulah, okay, baru Ahad lepas. Individu berkenaan menerusi Twitter miliknya iaitu Mosyuki Borhan mendakwa seorang wanita seperti Zalina muncul di kafe miliknya iaitu Dos Cafe di Seksyen 9 Shah Alam. Kira-kira 1 petang dalam keadaan seperti cemas dan menggigil ketakutan. Jadi ini adalah kenyataan daripada pemilik kafe tu. Ketika di kaunter hendak memesan makanan, dia toleh belakang, kanan dan kiri, agak mencurigakan. Apabila saya tanya okey atau tidak, dia hanya mendiamkan diri. Pekerja yang lain memintanya duduk terlebih dahulu dan mengambil pesanan kemudian. Dia tidak banyak bercakap tapi apa yang keluar daripada mulutnya adalah saya takut besi.
bercakap dalam keadaan takut, macam ada benda yang berlaku katanya. Moshuki iaitu pemilik kafe itu berkata, reaksi wanita itu mungkin disebabkan di dalam kedainya terdapat banyak besi. Bercerita lanjut mengenai wanita itu, Moshuki berkata pada awalnya individu itu kelihatan takut untuk masuk ke dalam restoran dan dia berdiri lama di hadapan pintu. Tidak pasti mengapa dia berkelakuan sedemikian, namun wanita itu mungkin teragak-agak untuk masuk kerana tombol pintu diperbuat daripada besi. Masa nak keluar kedai, dia langgar sahaja pintu sebab tidak mahu pegang tombol. Okey, sebab tombol besi. Saya kasihan melihatnya, nampak macam kelaparan tapi dia terus berlalu pergi sebab dia macam insecure, takut dan rasa terancam. Kami pun ikut keluar kedai dan tengok arah mana dia pergi. Dia berjalan tanpa arah macam mencari sesuatu, laju jelasnya. Ketika itu kami cuma berharap dia selamat sahaja masa itu, malah tidak sempat untuk menawarkan makanannya kepadanya. Insiden yang melekat di minda Moshuki itu membuatnya tersentak apabila pada malam Isnin mereka membaca laporan tentang kehilangan seorang bekas personality television terkenal. Moshuki memberitahu dia menjadi tidak senang duduk dan rasa berdebar kerana teringatkan wanita yang datang ke kedai mereka. Tidak merlengah, dia terus memaklumkan kejadian berkenaan kepada ibu pejabat polis Shah Alam. Sebab perwatakan, saiz tubuh badan dan warna kulit dia sama macam dalam laporan polis. Polis kata pemakaian dia sama macam masa dia hilang. Pakai jaket apa semua, ujarnya. Sementara itu, Moshuki berkata meskipun belum dipastikan wanita yang hadir ke restorannya itu adalah Zalina, namun dia terpanggil untuk memaklumkan perkara itu kepada pihak berkuasa kerana bimbang ada kaitan dengan misteri kehilangannya. Pertama kali saya tengok orang takut besi, saya bimbang wanita ini pernah kena culik ke atau diseksa ke sampai trauma dengan besi. Dia pegang duit macam itu sahaja, tiada dompet atau barangan lain. Kasut pun pakai tidak betul sebab tali tidak berikat, katanya. Moshuki itu berharap pihak polis akan menyemak kamera di tertutup CCTV di kawasan tersebut bagi membantu misi pencarian Zalina. Saya harap kalau yang datang itu Zalina Azman, semoga dia dijumpai. Dia nampak sangat ketakutan. Kalaupun itu bukan dia, harap wanita itu pun selamat, katanya. Banyaklah spekulasi mengenai kehilangan Zalina Azmani dan rakan-rakan yang rapat dengan beliau sebelum ni. Antaranya adalah Senator Datuk Ras Adiba ni bertindak melakukan misi pencariannya bermula pada malam Selasa. Okay? Dan ramai lagi lah rakan-rakan beliau di mana Datuk Aznawawi pun sama-sama turut mencari Zakiah Anas. Jadi korang kalau ada apa-apa info mengenai kes kehilangan Zalina Azman ni, okay, korang boleh maklumkan ataupun hubungi pegawai penyiasat Sarjan Sabturia Lorong atau Balai Polis Seksyen 6 Shah Alam. Okay, jadi ni bawah ni nombor telefon dia. Jadi kalau korang ada apa-apa info, minta tolong supaya kontak lah. Okay, dan juga sampaikan maklumat yang betul. Jangan ada maklumat yang palsu ke apa supaya kita dapat memudahkan misi pencarian Zalina Azman ni. Sebab usia Zalina Azman ni dah berusia 58 tahun. Jadi kita risaulah kan dengan keadaan kesihatan beliau. Misal kata beliau seorang diri sekarang ni sangat-sangat merisaukan lah. Jadi apa pun kita sama-sama bantulah dalam misi pencarian Zalina Azman ni. Dan sama-sama kita doakan semoga misi pencarian dipermudahkan, segera dipertemukan dan beliau sekarang ni berada dalam keadaan selamat. Kalau beliau menghilangkan diri sebab nakkan privacy ke apa, harap beliau dapat pulang semula ke pangkuan keluarga ataupun ke pangkuan seseorang yang beliau akrab ataupun rapat. Okay, at least kita tahu bahawa beliau dalam keadaan yang sihat walafiat. Okay, jadi Nisa rasa tujuan untuk video kali ni dan Nisa nak ucapkan terima kasih semua yang support TikTok Dekai Nis. Sekarang TikTok Dekai Nis dah nak cecah 15k followers. Jadi Nisa nak ucapkan terima kasih sangat-sangat dan korang yang belum lagi follow TikTok Dekai Nis boleh follow dan jangan lupa juga subscribe YouTube Dekai Nis. Okay? Saya rasa tujuan untuk video kali ni kita doa yang baik. Bye. Assalamualaikum and stay safe. Picnic with my best friend.